Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video ini kita akan bincangkan modul pintas tingkatan 4 atau dikenali sebagai ujian akhir tingkatan 4 tahun 2021 sesi 2021-2022. Jadi kita ada bahagian A dan B dan C. So kita tengok bahagian A dulu. Bahagian A ada 7 soalan. Soalan yang pertama, Aiman melabur sebanyak RM4,200 dalam 3 jenis saham yang berbeza X, Y dan Z. Jumlah yang dilaburkan oleh beliau dalam saham Y adalah bersamaan dengan jumlah saham Z dan 2 kali ganda pelaburan bagi saham X. Selepas setahun, keuntungan yang diperoleh daripada saham X, Y, Z masing-masing adalah 8%, 10% dan 15%. Jumlah keuntungan yang diperoleh oleh Aiman daripada semua pelaburan saham adalah RM430. Apakah jumlah pelaburan yang dibuat oleh Aiman bagi setiap jenis saham tersebut? Okey, jadi pada penyata ini kita kena bentukkan lebih kurang ada 3 persamaan. 3 persamaan yang kita boleh bentukkan di sini actually-nya. Persamaan yang pertama kita boleh bentuk ialah Aiman melabur sebanyak RM4,200 dalam 3 jenis saham yang berbeza X, Y dan Z. Okey, so berikut adalah satu persamaan yang mana X plus Y plus Z sama dengan 4,200. Kat sini X tambah Y tambah Z sama dengan 4,200. Okey, kita ada saham X, saham Y dan saham Z. Okey, jumlah yang dilaburkan oleh beliau, yang ayat kedua, jumlah yang dilaburkan oleh beliau dalam saham Y adalah bersama dengan jumlah saham Z dan 2 kali ganda pelaburan bagi saham X. Okey, yang itu adalah Y sama dengan Z tambah 2X. Okey. Baik, selepas setahun, keuntungan yang diperoleh daripada saham XYZ masing-masing adalah 8%, 10% dan 15%. Okey, so jumlah keuntungan yang diperoleh oleh Aiman daripada semua pelaburan saham adalah RM430. Okey, ini yang keuntungan. Okey, persamaan yang ketiga adalah mengenai keuntungan XYZ iaitu sebanyak 8%, 10% dan Aiman mendapat keuntungan, untung kat sini adalah 430. Kat sini kita boleh bentukkan persamaan yang satu lagi iaitu 0.08 X tambah 0.1 Y tambah 0.15. Okey. Betulkan sikit. 0 tambah 0.15 Z dan semua ini adalah bersamaan dengan 430. Baik, apakah jumlah pelaburan Aiman dibuat oleh Aiman bagi setiap jenis saham tersebut? Ikut soalan ni lah. Okay, apakah pelaburan yang dibuat oleh Aiman bagi setiap jenis saham tersebut? Maknanya kita kena tahu apakah pelaburan untuk X, Y dan untuk Z. Okay, jadi kita pergi ke tempat kat sini kita boleh tulis ya. Okay, iaitu X. Okay, kita tulis kat sini soalan nombor 1. X tambah Y tambah Z, persamaan yang pertama itu adalah 4,200. Okay, ini persamaan yang pertama. Yang persamaan kedua tu tadi apa? Y sama dengan Z tambah 2X. Okay, ini persamaan yang kedua. Dan Z, satu lagi, lupa pula cikgu. Yang satu lagi persamaan ialah 0.08 X tambah 0.1 Y tambah 0.15 Z. Okey, semua ini adalah 430 keuntungan pelaburan dalam masa setahun. Alright, kita ada 3 persamaan. So, kita boleh melakukan kaedah persamaan serentak di mana kita ada 3 pemboleh ubah.
Okey, caranya Y kita ni kita boleh gantikan. Okey, yang persamaan yang kedua ni kita boleh gantikan di persamaan yang pertama dan juga persamaan yang ketiga. Okey. Kita ambil persamaan Y ni kita gantikan Y dalam 2 gantikan dalam persamaan 1. Okey. Terus kita akan dapat X tambah Y adalah Z tambah 2X tambah Z sama dengan 4200. Okey, ini kita jadikan dia persamaan yang keempat. Okey, yang kedua, Y dalam Z, Y dalam persamaan 2 kita ganti dalam persamaan yang ketiga. Okey, kita akan dapat apa? Okey, iaitu better kita kemas kinikan yang ini kot. Kita kemas ini kan yang persamaan pertama dulu. Seleloknya macam itulah So kalau kita kemas kini yang ini, kita akan dapat lebih kurang kembangkan gedebak-gedebuk, kita akan dapat 2 Z tambah 3X sama dengan 4200. Okey, ini kita jadikan dia persamaan yang keempat lah. Senang cerita, kita dah kemas kinikan dia, kita permudahkan lah Okey, lepas tu barulah kita satu lagi kita gantikan Y dalam persamaan 3. Y dalam 2 kita ganti dalam persamaan 1. Okey, jadi persamaan itu akan jadi 0.08 X tambah 0.1. Okey, lepas itu cikgu jadikan ini Z tambah 2X. Okey, sebab Y. Okey, Y kat sini. Jadi tambah 0.15Z sama dengan 4,300 sebenarnya. 4,200 ke 4,300. Okey. 430. Okey, keuntungan dia 430. Okey. Bukan 4,200. So 430. Okey, keterusnya kalau boleh cikgu tak nak perpuluhan ini kita bundarkan, kita darab dengan 100 semua kalau boleh. 100 semua dia akan jadi 8X tambah 10. Supaya senang sikit kita nak kira 10 Z tambah 2X tambah 15 Z tambah dengan 443,000 lah jadinya. Kita darab semua dengan 100 bagi tak nak nampakkan perpuluhan tersebut Alright, so kini ini kita boleh permudahkan. Kita kembangkan 8X tambah 10Z tambah 20X tambah 15Z sama dengan 43,000. Okey, jadi hasilnya kita akan tambah tolak. Kita akan dapat lebih kurang 28X tambah 25Z sama dengan 43,000. Okey, ini kita jadikan dia persamaan yang ke-5. Baik, so kita bagi tumpuan kepada dua persamaan ini, kita lakukan persamaan serentak. Okey, sama ada kita nak boleh kita melakukan kaedah gantian sekali lagi pun boleh, atau kita nak gunakan kaedah penghapusan pun boleh untuk persamaan nombor 4 dengan nombor 5. Okey, kita asingkan dulu bagi clear sikit. Kita bagi tumpuan kepada persamaan ini pula iaitu 3X tambah 2Z sama dengan 4,200, persamaan yang keempat. Okey, apa kita boleh buat kat sini? Untuk persamaan yang keempat ni, kita ambil yang ini. Kita jadikan satu pemboleh ubah Z digantikan dalam keadaan Z dalam bentuk X
atau kita nak jadikan X dalam bentuk Z pun boleh. Okey, maksud saya kita jadikan 2Z sama dengan 4200, kita pindahkan 3X. Kemudian Z ini kita jadikan 4200 tolak 3X bahagi 2. Okey, so seterusnya apa kita boleh buat selepas ini? Dan ini kita jadikan persamaan yang kelima lah, ataupun kita senang cerita daripada persamaan 4 ini kita gantikan Z kita ini ke dalam persamaan yang kelima. Gantikan Z itu di situ. Alright, so jadi teruskan, iaitu dari persamaan 5, okay, dari persamaan yang kelima, bila kita gantikan dengan Z, 28X tambah 25. Okey, Z itu kita gantikan dengan 4200 tolak 3X bahagi 2. Okey, so jadi Z itu sama dengan 4200 tolak 3X, okey, bahagi 2. Ni Z kita gantikan. Okey, jadi yang sama dengan 43,000. Baik. Untuk menyelesaikan masalah ini, gunakan kaedah algebra kamu sendiri, ataupun kita darab semua ni dengan 2. Semua ni kita darabkan dengan 2 sebab nak hapuskan 2 ini. So dia akan jadi 56X tambah 25 dalam kembangan lagi 4200 tolak 3X sama dengan 86,000. Okey. Jadi kita kembangkan, tambah, tolak. Okey, selesaikan selesaikan semua ini. Cikgu percepatkan ke langkah. Itu X kita akan dapat 1000. Alright. Ni kiralah sendiri ni cikgu dah tunjuk jalan langkahnya seperti mana. Kena gunakan algebra kamu, kemahiran algebra kamu sendiri. Okey. Okey, kita hapuskan 2 tadi dengan darab semua dengan 2. So jadi 56, 25, 3. Okey. So jadi yang seterusnya, bila X dah dapat, kita cari pula nilai Z. Nilai Z boleh dapat, okay, dengan 4200 tolak 3 gantikan 1000. Okay, dengan keadaan Z. Jadi guys, Z iaitu 4200 tolak 3X. X kita 1000, terbagikan dengan 2. Okay, jadi jawapannya kita akan dapat Z ialah 600. Alright, so 600. So X 1000, Z 600. Okey, jangan lupa Y. Y ni kita boleh ambil dari persamaan yang kita bentuk awal tadi. Apa tadi? Yang kita jadikan Y sama dengan ni kita boleh gunakan ni. Z tambah 2X. Okey, kita gunakan Y sama dengan Z tambah 2X. Okey, Z tambah 2X. So gantikan Z dengan 600 sebab ni 600, and then tambah 2 darab 1000. Okey, so ini kita akan dapat lebih kurang Y kita adalah 2600. Akhirnya jawapan kita X sama dengan 1000, Z sama dengan 600, manakala Y sama dengan 2600. Okey, ini saham pelaburan XYZ yang digunakan. Jadi soalan nombor 1 selesai. Kita pergi ke soalan nombor 2. Soalan nombor 2, dia melibatkan ini adalah tajuk vektor. Tajuk vektor yang kamu belajar masa tingkatan 4 bab berapa cikgu tak ingat, tapi kita baca dulu. Sebuah helikopter terbang dari bandar X pada kelajuan malar 305 km per jam ke arah barat sepanjang perjalanan. Angin bertiup dengan kelajuan malar 80 km per jam ke arah utara. Pada ketika helikopter itu memulakan perjalanan, bandar P berada pada kedudukan 650 km ke arah barat helikopter tersebut. Okey, so rajas 1 menunjukkan lakaran pergerakan angin. Maknanya angin bergerak mengikut ke utara dan helikopter ni nak ke barat. Jadi hitung laju paduan dan bearing helikopter dari bandar X. Okey, so kita ada 2 soalan kat sini, di mana pertama kita kena cari
halaju paduan. Okey, so halaju paduan ini kita boleh bentukkan dengan menggunakan konsep segitiga, di mana permulaannya katakan dia punya X, bandar X di sini. Helikopter bergerak daripada bandar X, tetapi dia ada angin. Angin itu adalah selaju 80 km per jam. Dan helikopter itu bergerak 350 km per jam. So 350 pergerakan dia, dan angin tu bergerak 80 km per jam. Jadi helikopter tu bila dia bergerak dengan ada tolakan angin ke barat, dia akan tersasar ke sini. Dia bukan tersasar, dia adalah dinamakan sebagai vektor halaju paduan. Okay? Halaju paduan ni mudah je. Kita hanya menggunakan hukum segitiga, teorem Pythagoras. Okay? Cari panjang ini. Contohlah sebab oleh itu kita letak je sebagai X. Katakan ini Q. Ini Q, dia akan bergerak sehingga sampai ke Q, di mana XQ, pergerakan XQ dalam magnitude, kita gunakan hukum segitiga, di mana teorem Pythagoras 80 kuasa 2 tambah 350 kuasa 2. So ini awak kira, kita akan dapat 359.03 km per jam. Okay, so maknanya dia pergerakan dia akan sampai ke Q sampai ditolak dengan angin. So dia akan dapat 359.03 km per jam. Okey, yang kedua, ini soalan untuk yang diminta ialah yang dia minta halaju paduan. Ini yang pertama ini yang pertama. Yang kedua dia cari bearing helikopter yang bergerak dari bandar X kepada Q. Dari bandar X kepada Q. Kalau ingat lagi mata pelajaran matematik moden, kita dari sini. Kita dari X nak ke Q. Alright, so kita punya petunjuk utara, timur, barat. Utara, timur, selatan, barat ini. So kita mula daripada mana? Kita mula daripada palang utara. Dan pergerakan itu akan pergi ke sini. Alright, so itu darjah yang kita nak cari. Itu bearing dia. Alright, jadi bearing ini kita kena pastikan sudut ini dulu. Sudut yang dalaman ini dulu. Lepas tu kita tambahkan dengan 270. 270. Katakan ini theta. Kita nak dapatkan sudut yang kita nak ialah kawasan ini, and then kita kena tambah dengan theta. Alright, so itu bearing dia. So itu bearing dia dari X kepada Q. Jadi seterusnya nak dapatkan theta itu macam mana? Kalau awak perhatikan kalau perhatikan, kita boleh guna kaedah tangent. Sudut tangent di mana sini 80 dan di sini adalah 350. Kita boleh guna kaedah tangent untuk dapatkan theta. So tangent theta sama dengan 80 bagi 350. So theta sama dengan apa? Shift tangent, tak silap cikgu dah kira 12.86 darjah. Baik, so jadi bearing dia apa? So oleh itu bearing dia daripada X kepada Q ialah 270 darjah tambah 12.86. Kira ni berapa? Lebih kurang 282.86 darjah. Alright, itu soalan yang pertama selesai. Baik, cari B. Cari jarak terdekat antara helikopter dan bandar P sepanjang perjalanan itu. Baik, jarak terdekat ialah kalau kita daripada X dan helikopter tu nak pergi ke bandar P, dan dia di vektor paduannya adalah mengikut apa tu? Yang kita dapat tadi 300 lupa lah cikgu. Apa ni? Vektor paduan dia adalah 359.03. 359.03.
Okey, vektor yang jarak terdekat itu adalah dari sini ke sini. Ini kita nak. Alright. Ini kita nak, iaitu dari Q ke P. Okey, dari Q ke P. Ni nanti dulu. Kita tak perlu ini. Okey, kita perlukan nilai ini cukup. Iaitu nilai sudut dia yang kita dapat tadi. Sudut ni kita dah dapat tadi, iaitu 12.86. 12.86. Dan kita dah ada 650 km sepanjang ini. 650 km. Okay, seperti mana soalan dah beritahu tadi. Berapa tadi? 650 km ke arah P. Bandar P berada pada kedudukan 650 km. Jadi kita kena tengok dari sini. Okay, jarak yang terdekat ialah dari Q ke P. Kita gunakan istilah trigonometri juga. Itu nak cari jarak Q ke P. Dan pen tak hidup lah. Masalah teknikal. Ya, gunakan kaedah trigonometri sin. Gunakan kaedah trigonometri sin untuk dapat panjang P. Okay, jangan lupa nak gunakan trigonometri sin kita tu, di mana sin, okay, sin 12.86. Okay, kita guna sudut ini, and then samakan dengan QP bahagi 650. Okay, jadi QP kita, okay, jarak antara Q dengan P kita ni, yang paling terdekat dia boleh pergi dari perjalanan, iaitu kira QP macam mana? 600. Okay, 650 darab dengan sin 12.86 darjah. Jadi ini semua adalah 144.67 km. Okey, QP pergerakan dia adalah daripada bandar X ke P, perjalanan yang paling dekat dia boleh pergi adalah 144.67 km. Okey, itu soalan yang kedua ya. Jadi kita pergi ke soalan ketiga. Okey, mungkin video ini kita akan buat bahagian A dulu, tengok macam mana masa. Okey, ini soalan pun best juga ni soalan ni. Jadi kita tengok soalan 3A. 3A ni adalah bab koordinat geometri. Dalam tingkatan 4, tengok bab koordinat geometri. Okey, dia beri bahawa pintasan Y bagi garis lurus X per 8 tambah Y per P sama dengan 1 ialah 5. Dan ia adalah selari dengan garis lurus Y tambah Q X sama dengan 0. Tentukan nilai P dan Q. Okey, automatically cikgu dah tahu nilai P ni adalah 5. Kenapa Kalau awak perasan kalau P tu ada 5 kalau awak perasan, kalau kita dah belajar dulu, bentuk ini X per A tambah Y per B, okey, sama dengan 1. Ini dinamakan sebagai bentuk persamaan garis lurus, okey. Persamaan garis lurus, bentuk persamaan garis lurus ini adalah dalam bentuk pintasan. Okey, kenapa dia panggil bentuk pintasan? Okey, kalau kita tengok kat sini, conteng-conteng balik, papan conteng-conteng. Okey, bentuk pintasan ini sangat mudah bagi cikgu. Okey, kita ada dua persamaan yang kita kena faham. Pertama, bentuk garis lurus dalam bentuk kecerunan. Kecerunan ni biasanya yang kita selalu lakukan Y sama dengan MX tambah C. Okey, atau kita boleh jadikan dia dalam bentuk pintasan. Ini kena ingat ni nota-nota ni. Pintasan ni ialah X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dia mesti sama dengan 1. Jadi bentuk pintasan ni senang. Kita X dia pintas pada A ni, nilai A dia. Okey. So jadi lepas tu B dia tu adalah pintasan pada paksi Y. Okey, ni paksi Y, ini paksi X. Okey, B adalah pintasan. Dia letak pada bawah Y. Jadi bentuk ini sangat mudah sebab kat sini dia dah beritahu X per 8 tambah Y per P tambah dengan 1 ialah 5. 5 ini adalah menunjukkan kepada diberi bahawa pintasan pada Y adalah 5. Jadi sini 5. Okey. Okey, jadi kat situ adalah 5. Pintasan pada 5. Yang A ini kalau ikut kita punya persamaan tadi, X Oops, batuk.
X per 8 tambah Y per P sama dengan 1. So, A ni kat sini, kalau kat sini, A dia adalah 8. Okey, 8. So, jadi pintasan dia, so jadi 5 ni adalah, P tu adalah sama dengan 5. Okey, so jadi senang cerita, tak pada banyak kerja, kita terus bagi P tu adalah sama dengan 5. Okey, seterusnya apa? Okey, seterusnya, seterusnya kat sini ada soalan yang kedua, iaitu cari apa? P dah dengan Q pula. Okey, so Q ni macam mana? Q ni kita ambil daripada persamaan yang kedua yang yang diberitahu kat situ, iaitu persamaan yang selari dengan Y per 8 tambah Y per P sama dengan 1, iaitu Y tambah QX sama dengan 0. Okey, kalau ikutkan Y, Y tambah QX sama dengan 0, kita jadikan bentuk ini dalam bentuk kecurunan, dia akan dapat negatif QX. Okey, kat mana garis ini? Garis ini dia selari, dia tak ada pintasan, dia tak ada tambasi, mana dia melalui garis, dia melalui titik kosong, dan dia selari dengan garis itulah. Okey, garis yang Y per 8 tambah Y per 5, Y per 5 sama dengan 1. Dia selari. Jadi apakah Q? Itu dia minta kita carilah. Jadi yang kita faham, Q ini adalah kecurunan. Yang kita faham Q, okey, M itu adalah negatif Q. Okey, ingat Y sama dengan MX tambah C. So negatif Q tu adalah M. Jadi seterusnya, kalau kita dapat tahu kecurunan yang satu lagi, kita pinjam dulu kecurunan garis daripada garis ini. Garis ini, tahu dah kecurunan ni apa? Iaitu kalau kita tengok ni, ini titik 05, ini titik 80. So kecurunan dia ialah 5 tolak 0 negatif 0, negatif lah, 0 tolak 8. So, ini kecurunan dia adalah 5 negatif 8. Okey. Jadi, kalau kecurunan sini negatif 5, 8, sini pun samalah. Garis warna hijau ni pun samalah. Garis warna hijau tu adalah persamaan yang ini. Alright. So, jadi kecurannya M sama dengan negatif Q. Oleh kerana, jangan silap sebab tadi yang kita dapat kecurunan ialah negatif 5 per 8. Sini dah ada negatif. Sini ada negatif kat sini, kecurunan dia. So, kita kena ambil Q tu sebagai 5 per 8. Alright. So, jangan silap. So, jawapannya ialah P sama dengan 5 dan Q adalah 5 per 8 untuk soalan 3A. Baik. Okay. So, untuk soalan B pula. Okay, soalan B, dia kata, rajah 3B menunjukkan segitiga PQR dengan keadaan Q terletak pada paksi Y, dia beri bahawa persamaan QR ialah 3Y tolak 2X tambah 12 sama dengan 0. Baik. Okey, so garis ini yang dikatakan ada persamaan dia, iaitu 3Y tolak 2X tambah 12 sama dengan 0. Garis QR. Okey, kita dah tahu dah ke sini. Lepas tu dia bagi titik P26. Jadi, soalannya, cari persamaan pembahagi dua sama serenjang garis PQ. Okey, cari PQ kita kat mana? PQ kita adalah di sini. Okey, ni PQ. Kita apa maksud pembagi garis renjang ini? Okey, so ni P, ini Q. Maknanya pembahagi dua sama serenjang ialah kita dapatkan titik tengah. Okey, katakan titik tengah ini kita letak M. Lepas tu pembagi garis sama serenjang ini, okey, ini titik tengah, okey. M ni adalah apa? Titik tengah. Then garis persamaan ini yang kita nak cari. Dia mesti serenjang. So yang kita nak cari persamaan dia. Y sama dengan MX tambah C. Okey. Alright, itu yang kita nak cari. Tapi pertama kita kena tahu dulu titik P ni apa. Titik P ni dia beri 26. Dan titik Q ni apa? Q kat sini Q ni kita tahu tak apa nilai Q dia sekarang ni? Okey. Kita nak tahu Q ni nilai apa? Okey. Caranya kita nak tahu ialah melalui persamaan ini. Okey, persamaan itu ialah 3Y tolak 2X tambah 12 merupakan
Q ni adalah merupakan pintasan pada persamaan ini. So kena faham So jadi kita perbetulkan persamaan itu, dia akan jadi 3Y 2X tambah 12 samakan dengan kosong. Kita jadikan dalam bentuk kecerunan, iaitu 2X tolak 12. Jadi Y kita adalah 2/3 X tolak 12/3. Okey, negatif 12/3 ini akan jadi negatif 4. Okey, kita terus kira lah kat sini Jadi pintasan dia ialah jatuh kepada C. So Q ni adalah pintasan Jadi titik dia adalah 0, X 0, Y negatif 4. Dia pintas pada negatif 4 ataupun titik kosong negatif 4. Okey, berbalik pada pengiraan kita tadi, jangan lupa. Okey, so kita dah ada Q dan kita dah ada P. Okey, so titik Q adalah kosong negatif 4, manakala P ialah apa tadi? 2, 6. Okey, kita buat kat sini 2, 6. Sekarang ni kita cari titik tengah. Okey, titik tengah. So macam mana cari titik tengah? Katakan titik tengah kita ni M. Okey, katakan M. Jadi titik tengah ni senang aja. Kita tambah dan bagi dengan 2. Okey, iaitu 2 tambah 0. Okey, 2 tambah 0. Ini kita bagi 2. Kemudian 6 tambah negatif 4. Okey, 6 tambah negatif 4 kita bagikan dengan 2. Okey, so titik tengah yang kita nak cari ni akan jadi 2 bagi 2, 1. Okey, so 1, 1 tak silap cikgu Jawapannya ialah 1, 1 Okey, 1, 1. Okey, 1 dengan ini jadi 1. Okey, good. So kiraan dia macam itulah. So jadi 1, 1. So cari titik tengah So ingat titik tengah. Okey, kemudian apa kita buat? Kita nak cari garis persamaan yang dikatakan sebagai tak kena pula. Okey, kat sinilah. Tak kena pula kat sini garis persamaan yang ini, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey, apa yang kita perlukan sekarang adalah kecerunan. Kecerunan garis dia. Yang ini kita nak tahu kecerunan dia apa. Jadi kat sini tiada titik yang boleh kita gunakan lagi, tetapi kita boleh pinjam titik QP ni untuk dapatkan kecerunan. Okey, and then kita lakukan konsep kecerunan serenjang iaitu kita dapatkan kecerunan ni dulu, iaitu M. Okey, kecerunan, katakan kecerunan PQ Okey, kecerunan PQ iaitu 6 tolak negatif 4 bahagi 2 tolak 0. Kita akan dapat lebih kurang berapa tu? Tambah 4. So 5. Okey, so ni akan dapat 4, 10. Okey, 5. So kecerunan MPQ adalah 5. Okey, MPQ adalah 5. Okey, so ini kita dapat 5. So apakah kecerunan yang warna hijau ni? Yang dikatakan sebagai pembahagi 2 sama serenjang. Apakah kecerunan ni? Ini kita nak tahu ni kecerunan dia. Okey, dengan menggunakan konsep serenjang, kecerunan iaitu M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadikan M kita, katakan M2 tu adalah 5. Okey, M2 tu adalah 5. Okey, sama dengan negatif 1. So, jadi M1 kita ada negatif 1/5. Okey, so jadi daripada sini, kita punya persamaan kita dah jadikan pada peringkat awal itu ialah Y sama dengan negatif 1/5X tambah C. Jadi C ni apa? C ni kita nak ambil titik mana? Titik Q ke? Titik M ke? Titik P? Ya, mestilah titik M sebab dia melalui titik itu. So jadi gunakan titik M kita satu-satu. Kita masukkan nilai 1, masukkan nilai X1, Y1. Jadi 1 sama dengan negatif 1/5 darab 1 tambah C. Jadi C kita akan dapat lebih kurang, kalau kita kira-kira ni, kita akan dapat 6/5. Okey, so jadi oleh itu kita buat conclusion kat sini bahawa persamaan, soalan ni tadi apa? Persamaan pembagi 2 sama serenjang garis lurus PQ
Okey, garis yang warna hijau ini persamaan dia ialah Y sama dengan negatif 1/5 X tambah 6/5. Okey, itu jawapannya. Okey, untuk soalan nombor 3, settle. Okey, nombor 4 pula Okey, nombor 4. Ini pemotongan kek. Pemotongan kek Okey, nombor 4. Kita tengok nombor 4 Alicia menyambut hari jadinya yang ke-16 tahun. Rakan sekelahnya menghadiahkan dia sebiji kek hari jadi. Okey, kek itu dipotong kepada beberapa sektor seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4A, di mana sudut sektor membentuk satu janjang aritmetik. Jika kelas Alicia ada 18 orang murid, cari bilangan keping kek yang dapat dipotong daripada kek itu. Seterusnya komen sama ada setiap orang dalam kelas itu mendapat sekeping kek. Okey, so kita nak cari apa ni? Dapat ke tak dapat pemotongan sebanyak 18 ini? Kita tahu yang paling kecil 4 darjah, yang paling besar adalah 36 darjah. Okey, so dia suruh kita komen. Cari bilangan keping kek yang dapat dipotong daripada kek itu. Seterusnya komen sama setiap orang dalam kelas itu mendapat sekeping kek. Okey, kalau kita tengok kat sini, paling kecil 4. Lepas tu dia akan membesar sehingga potongan yang kedua tu dia akan membesar sikit, and then seterusnya dan paling besar kita ada 36 darjah. So ini adalah topik kita dalam topik jangjang. Okey, so topik jangjang. Jadi jangjang apa? Jangjang aritmetik. So apa kita nak buat sekarang ini? Pertama kita kena pastikan dulu A dia apa? A dia adalah 4/4 darjah. Okey, dan potongan terakhir tu adalah 36 darjah. Okey, potongan terakhir biasanya kita letak L. Okey, 36 darjah. Di antara 4 darjah 36 darjah ni berapa potongan yang berapa sudut tu kita tak pasti, tetapi kita boleh cari bilangannya boleh dapat tak 18. Itu yang diminta sekarang ni. Okey, itu yang diminta sekarang. So macam mana kita nak buat ni? So kita gunakan SN, okey, dalam janjang aritmetik, janjang aritmetik. Okey, so jadi okey, sampai kita tengok soalan ini kepada bahagian conteng-conteng. Okey, so tadi cikgu dah mention kalau A dia ada pula. Sekejap guys. Okey, kalau A dia 4 darjah, L dia 36 darjah, formula yang kita boleh gunakan ialah hasil tambah untuk janjang aritmetik, okey, iaitu N/2 2E tambah N tolak 1D, okey, sama dengan 360 darjah. Kenapa 360 darjah? Sebab satu pusingan kek itu adalah 360 darjah. Tu jumlah dia lah. Tapi sekarang ni formula ni kita tak boleh gunakan sebab kita tak tahu dia punya D ni apa. Kita tahu D tu apa. Jadi kita boleh gunakan satu lagi formula, iaitu kita boleh gunakan formula A tambah L. A tambah L. Kalau masih ingat lagi lah formula tu, iaitu A iaitu sebutan yang pertama tambah sebutan yang terakhir. Okey, salah satu kita boleh dapatkan hasil tambah. Okey, so semua ini sama dengan 360 darjah. Okey, hati-hati 360 darjah. Okey, kita dapatkan A dia dulu. Sekarang ni objektif kita ialah kita nak cari apakah nilai N kita ni sekarang ini. Jadi N kita ini kita boleh dapatkan dengan gantian N/2 E, kita boleh gantikan dengan 4% tambah 36 darjah. So 360 darjah. So kat sini kita berdapat, cikgu turunkan
N, kira sendiri 2 pindah, dia tambah ini, dia pindah, bagi, tambah, tolak, dia akan dapat lebih kurang N sama dengan 18. Jadi, potongan kek tu boleh dapat 18 keping. Okay, so ada 18 keping daripada 360 darjah sudut bulat kek tersebut. Semua orang conclusion kat sini dia nak tahu semua orang boleh dapat tak kek. Okey, so jadi kita boleh buat conclusion kat sini. Semua orang mendapat kek. Okey, mendapat kepingan kek. Kalau itu bergantung kepada ayat kamu sendirilah. Mendapat sekeping kek. Okey, itu cara kita buat conclusion lah. Okey. Itu soalan nombor A kita ya. Okey, hati-hati bila kita jawab tu. Alright, so soalan yang part A dah settle. 4B part B. Diberi bahawa sebutan kedua dan sebutan kelima bagi satu jangjang geometri. Dia dah beritahu. Ini adalah jangjang geometri. Soalan pertama tadi jangjang aritmetik. Okey, jangjang aritmetik. Okey, masing-masing ialah 5x dan 625x kuasa 4 per 27. Cari sebutan pertama jangjang itu. Jadi, T yang kedua untuk jangjang geometri kita ini ialah 5x. Dan sebutan kelima ialah 625 per 27x kuasa 4. Jadi, apa kita boleh buat kalau kamu masih ingat lagi, sebutan dalam jangjang geometri Tn ialah ARN tolak 1. Kita gunakan ya. Kita guna kat bahagian ini, di mana T2 ini kita jadikan dia kepada Rn dia 2 tolak 1 sama dengan 5x. Okay, ini kita katakan persamaan yang pertama. Begitu juga dengan T5, kita bentukkan dalam formula itu AR 5 tolak 1 sama dengan 625 per 27 X kuasa 4. Jadi ini merupakan persamaan yang kedua. So kita lakukan persamaan serentak ya. Kita akan melakukan konsep persamaan serentak dengan menggunakan kaedah nisbah. Sebab dia jangjang geometri ni sesuai digunakan kaedah persamaan serentak nisbah. Okey, macam nisbah tu, okey, pada peringkat awal ni kita kena selesaikan ini dulu. AR 2 tolak 1 1. Okey, persamaan yang pertama. Yang ni kita di AR 4 kita jadikan 625 per 27 X kuasa 4. Ini persamaan yang kedua. Okey, persamaan serentak. Okey, persamaan serentak. Seterusnya kita guna kaedah nisbah. Kaedah nisbah. Okey, kaedah nisbah ni senang aja. Apa kita buat? Kita jadikan persamaan kedua kita bagikan dengan persamaan satu. Hasilnya kita akan dapat lebih kurang kalau 2 sebelah kiri, 2 adalah AR4. Okey, bawah dia AR1. Sebab kita tengok persamaan 2, persamaan 1. Okey, kita samakan dengan sebelah kanan 625 per 27 X kuasa 4 bagikan dengan 5x. Alright. Okey. So kita buat penyelesaian dengan memudahkan keadaan ini. Okey, kita gunakan bahagian conteng-conteng lah, tak cukup ruang kat sini. Apa jadi? AR4 AR1. Okey. AR4 bagi AR1 sama dengan 625 bagi 27 X kuasa 4 bahagi dengan 5x. Okay? So kita buat penyelesaian perlahan-lahan, iaitu A bagi dengan A, R1 ni kita tolak ini jadi 3. So sebelah sini R3. So yang sebelah sini kita boleh okey, apa maksud ni? Maksud itu adalah 625 per 27 X kuasa 4 bahagi 5x. Okey. So itu maksudnya lah. Okey, dia maksudnya bahagi 5x. So kalau kita darabkan, kalau kita jadikan dia darab, dia akan jadi 1 per 5x. Okey, kena ingat ini kaedah algebra yang tahap tinggi kalau kamu nak ingat. Okey, jadi kat sini kita boleh buat ini boleh bagi. Okey, jadi 3. So 5 dengan 625 berapa ya? 5
625 bahagi dengan 5 ialah 125. So, jadi keseluruhan R3 ini ialah 125 X kuasa 3 bahagi 27. So, jawapan kita apa? Jawapan kita untuk R, ni untuk R saja. Untuk R saja. Okey, untuk R saja kita akan dapat R kita adalah 125 X kuasa 3 bahagi 27. Kita buat punca. Okey, kita buat punca. Jadi, hilang pula. Punca 3 lah ya. Punca 3. So, R kita tu akan dapat lebih kurang apa ni? Ni 27, 15. Okey, punca 315 apa? 5 27, 3. So, ini jadi X. So, 5 per 3X. So, R kita 5 per 3X. Okey, 5 per 3X. Okey, tu jadi apa yang kita buat seterusnya? Kita ambil T. Kita ambil T, apa jadi? T2 tadi. Ini T2 tadi. Kita ambil T2 daripada persamaan T2AR sama dengan 5X. Kita boleh dapatkan nilai A dia. Boleh Okey. Apa dia? T2 tadi iaitu AR2 tolak 1 yang kita samakan dengan 5X itu. Okay, 5X iaitu AR kita tadi apa? R kita ganti tadi 5 per 3X kita gantikan. Okey. 5 per 3 darab X. Okey, 2 darab tolak 1 adalah 1 sama dengan 5X. Okey, kita pindahkan ni ke sana. Iaitu pindahkan 3, pindahkan 5. Okey, pindahkan 5X. Jadi kat bawah ni akan jadi 5X per 5X. Pindahkan 3 jadi darab dengan 3. So, ini jadi A kita sama dengan 3. Itu akhir sekali lah jawapan kita. Untuk soalan nombor nombor 4 Nombor 4 kan? Okey, nombor 4B. Okey, so faham Jadi seterusnya kita pergi tengok ke soalan yang kelima. Okey, soalan 5 ni melibatkan fungsi. Fungsi 5A. Okey, banyak juga Suhu boleh diukur dalam darjah Celsius atau darjah Fahrenheit atau Kelvin. Okey, kalau ingat kita ada Celsius, kita ada Celsius, kita ada Fahrenheit dan kita ada Kelvin. Okey, fungsi bagi menukar XK kepada apa ikut soalan tu. Sekejap Fungsi bagi menukar X K kepada C diberi oleh Fx sama dengan 2 tolak apa? 273. Dan fungsi bagi menukar X Celsius C kepada Fahrenheit F diberi oleh Gx sama dengan 9 per 5X tambah 32. Okey, ini bahasa Inggeris dia. Kita tengok bahasa Melayu dia. Pada suatu masa tertentu, suhu di puncak Gunung Kinabalu ialah 50 Fahrenheit. Okey, cari suhu yang sepadan dalam Celsius. Baik. Jadi, soalan dia okey, macam mana kita nak gunakan fungsi ini? Okey, pertama kita kena pastikan dulu okey, Fahrenheit cari daripada Fahrenheit nak kepada C Celsius kita ni dengan diberi oleh fungsi kita yang kedua ini iaitu Gx kita ni kita boleh gunakan okey dengan pencarian Gx sama dengan 9 per 2x tambah 32. Okey, ni soalan A Soalan A1 Kita buat A1. Okey, kemudian dia beritahu kat situ dalam bentuk Fahrenheit 50. Ini image dia sebab kita punya fungsi ini okey daripada C kita nak pergi ke F. Okey, Fahrenheit dia 50. So apakah nilai X? So maknanya kita nak cari X itu adalah Celsius bagi fungsi Gx kita ni sekarang. Okey, so macam mana nak buat ni? So cara dia ialah image dia untuk Gx ialah 50. Kita letak ni sebagai 50.
Okey, and then kita cari nilai X. Okey, iaitu 9 per 2 X tambah 32 sama dengan 50. Awak pindah-pindah gedebak-gedebu, awak akan dapat X tu dalam bentuk Celsius, iaitu 10 Celsius. Okey, kira sendiri lah kan. Ini cikgu tunjukkan jalan kerja je sajalah. Itu soalan A1. Cikgu dah dapatkan. Okey, untuk soalan A2. Cari fungsi menukarkan X kepada F. Okey, cari fungsi X kepada F. Okey, ini macam mana ceritanya? Jadi cerita dia ialah X kepada F. Cari fungsi yang menukarkan K kita. K ni ialah Kelvin kepada Fahrenheit. Okey, so cerita dia ialah kita punya soalan ini dia adalah gabungan gabungan dari Kelvin kepada Celsius kepada Fahrenheit. Okey, so kita andaikan assume ini G, ini F. So maksudnya soalannya suruh kita cari GFX. Itu yang kita nak. GFX. Okey, so carinya kita nak cari GFX. Itu soalan dia. Itu je soalan dia yang diminta. Cari GFX. So kita gabungkanlah gubahan itu. Okey, so kita buat bahagian conteng sebab ruang tak cukup kat sini. Okey, so kita buat bahagian conteng-conteng, iaitu pertama kita punya fx ialah, ini untuk soalan A2 iaitu fx kita ialah x tolak 273, manakala gx kita tadi apa tadi? Gx kita tadi adalah 9 per 5. Okay, 9 per 5 X tambah 32. So soalannya, maksud soalan yang kita ceritakan itu dia suruh cari GFX. Ini formula dia lah, iaitu kita gabungkan G dengan F. Kita hubungkan, kita buat gubahan di mana X ini kita akan gantikan dengan Fx kita iaitu X tolak 273. Okey, itu maksudnya sebab kita keutamaan kepada G dan X ini kita gantikan dengan X tolak 273. Itu gubahan So jadi 9 per 5 gantikan dengan X tolak 273 tambah 32 ikut ni Dan X tu kita gantikan dengan tu saja. Jadi kita tambah tolak darab bagi kat sini, kita akan dapat, kita fast forward lah itu 9 per 5 X tolak 273 95 32 iaitu tolak 297 bahagi 5. Okey, itu yang dia kendaki ikut soalan. Alright, itu soalan A nombor 2. Alright, untuk soalan B. B ni ramai orang confuse. Confuse dia. Kita tengok dulu. Soalan B ni melibatkan modulus. Okey, modulus rajah 5B menunjukkan graf 5x tambah 2 fx sama dengan modulus 2x tambah q. Okey. So ini dia punya persamaannya. Okey, so modulus ni dia akan macam daripada sini dia akan memantul Memantul sebab dia tak boleh pergi jauh ke bawah sebab ini akan jadi y dia negatif. Okey, y dia akan jadi nilai yang negatif. So dia tak nak. Ni bawah ni y dia semua negatif. Okey, so dia tak nak. Sebab modulus ini mengatakan bahawa y dia sentiasa positif. Sebab itu dia memantul ke dia pantul balik macam itulah, lebih kurang. Okey, so jadi yang kat sini kita nak cari apa? Cari nilai P dan nilai Q. Okey, so cari nilai P dengan nilai Q. Jadi pada peringkat awal ni kita gunakan fungsi, kita tulis kat sini kalau tak cukup ruang kita akan ke bahagian conteng-conteng. Okey, itu fx kita ialah 2x tambah q. Baik. Jadi fx kita pun sama dengan maksud dia y lah Sama maksud dia dengan y supaya kita jangan keliru Okey, fx kita ni sama maksud dia dengan fungsi x, fungsi y Okey, so kita buat macam ni dulu supaya kita nampak modulus kat sini. Di mana kalau kita perasan kita boleh ambil titik ini titik ini iaitu 01 dalam bentuk titik dalam bentuk titik kita gantikan saja, iaitu 1 sama dengan 2 darab 0 tambah Q, and then kita dapat lebih kurang modulus Q ini ialah Q je lah. Okay, Q sama dengan 1. Okey, itu kehendak dia lah. Q tu sama dengan 1. Baik,
Seterusnya kita tengok pula untuk cari Q dah, P. P ni macam mana? P ni kalau boleh kita ambil titik P lah. Okey, titik P. Boleh, titik P. Kita buat kat sini pula. Untuk dapatkan titik P ni apa? Titik P ni adalah P kosong. Okey. P kosong. Itu maksud dia. P kosong. Itu P bukan okey, maksud dia P kosong lah. Alright, so jadi kita boleh gunakan balik for fungsi tadi iaitu y sama dengan 2x tambah q tu 1. Kita gantikan apa tadi? Q kita tadi alamat terpadam pula. Q kita jadikan apa? Q kita ni dalam bentuk 1 lah. Tadi kita jawapan kita Q1. Okey, so jadi kita punya jawapan kita ni, kita ambil P kosong ni kita gantikan. Okey, kita gantikan dalam persamaan kita ini, kita akan dapat lebih kurang y sama dengan y tu sama dengan kosong. Okey, sorry. Y tu sama dengan kosong. Y tu sama dengan kosong. Jadi modulus 2 darab P, X sub P, and then tambah 1. Okey, kalau sama dengan kosong, terus directly yang modulus, simbol modulus tu kita boleh padam sebab dia tak ada istilah negatif kosong, positif kosong. So dia tetap kosong. So jadi 2P tambah 1. So akhirnya P kita adalah negatif 1/2. So dapat. So nilai Q dah dapat dan nilai P pun kita pun dah dapat. Okey, so ini jawapannya lah. Okey, so take note. Okey, pastikan kita buat ni betul. Okey, so jangan salah Okey, so jadi seterusnya ada soalan B tak? Okey, ada soalan B dia. Ini soalan A dulu. Okey, soalan B dia. Oh, tak ada ni memang soalan B lah sebenarnya daripada soalan nombor 5. A dah settle, B dah settle. Kita tengok soalan nombor 6 pula. Okey, soalan 6 ni melibatkan bab persamaan kuadratik. Ingat persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik dalam bab kedua dalam tingkatan 4. Diberi bahawa persamaan kuadratik 1 tolak 2 mx kuasa 2 tolak 2 tolak 3 mx tambah 3 tolak 4 m sama dengan kosong. Ni budak takut ni, panjang berbenar ni. Okey, tapi jangan risau. Okey, kalau kita punya algebra bagus, tak ada masalah. Dengan m ialah 1 pemalar. Okey, jadi macam mana nak selesaikan masalah ini? Sekejap guys. Okey, kita tengok ni sekejap. Okey, alright. So, jadi A dia satu punca persamaan itu ialah salingan bagi punca yang satu lagi. Maksudnya reciprocal dalam bahasa Inggeris ataupun masuk reciprocal tu kita jadikan dalam bentuk inverse ataupun dalam bentuk songsang. Kita anggap beta atau alpha sebagai punca sebagaimana kita belajar dalam pembelajaran kita dulu. Kata kita ambil alpha, punca yang satu lagi ialah 1 per alpha. Okey, kita tak buat alpha beta lagi lah. Sebab alpha dan beta. Alpha beta ni maksudnya punca yang berlainan. Ini pun punca yang berlainan juga. Cuma nilai dia alpha dan satu lagi 1 per alpha. Itu maksud reciprocal. Okey. So, jadi untuk soalan yang pertama tu kita akan gunakan simbol alpha dengan 1 per alpha. Ataupun siapa nak gunakan beta tapi jadikan 1 per beta. Dia tak boleh alpha beta. So jadikan ini yang dimasukkan dalam soalan nombor 1. Baik, cari nilai M. Okey, macam mana cari nilai M? Okey, kita kena gunakan bahagian papan lain. Okey, jadi soalannya sekarang ni kita jadikan 6A kita ni dalam bentuk punca dia ada alpha dan 1 alpha. Okey, kita salin balik persamaan tadi iaitu 1 per 2 M bagi kita dapat clear sikit. X kuasa 2 tolak 2 tolak 3M. Ini adalah untuk X dan C dia pula tambah 3 tolak 4M. Okey, samakan dengan kosong. Jadi kalau kita tengok kat sini, A kita ni adalah 1 tolak 2M. B kita adalah negatif dalam kurungan 2 tolak 3M. Dan manakala C kita adalah 3 tolak 4M. Baik, kat sini kita boleh gunakan konsep kaedah hasil tambah punca, hasil darab punca. Sebab hasil tambah punca yang kita faham ialah alpha tambah beta sama dengan negatif B bahagi A. Kali ini kita punya beta ini,
Okey, beta kita ini kita nak gantikan dengan 1 per alpha. Okey, so ini padam. Jadi kita jadikan dia 1 per alpha. Alright, itu negatif B bagi A. Atau hasil darab punca kita itu akan gunakan alpha darab 1 per alpha. Bukan darab 1. So, kita bukan darab beta ya. So, itu adalah C bahagi A. Baik. Paling, so cari nilai, apa dia tu cari? Cari nilai M. Soalan ni kata apa? Cari nilai M. Sini. M. Cari nilai M. Okay, objektif kita. Yang terlepas soalan ya. Jadi kita lepas dia. Satu punca satu ialah saingan bagi punca yang satu lagi. Cari nilai M. Okay, so jadi cari nilai M dengan keadaan alpha dengan salingan 1 per alpha. Jadi kat sini kita boleh gunakan HDP saja. Sudah memadai. Kita gunakan HDP. Sudah memadai. Kenapa? Sebab alpha dengan bagi alpha. So sini ruang sini jadi 1. Okay, 1 sama dengan C. C kita ada 3 tolak 4M bagi A. A kita adalah 1 tolak 2M. Kat sini kita boleh selesaikan secara algebra. Okay, ini pindah sana. Jadi darab 1 tolak 2M sama dengan 3 tolak 4M. Maka M kita ini, tak silap cikgu, M dia sama dengan 1. Okay. Alright. So, jadi M dia sama dengan 1 untuk soalan A1. Okay, so jadi untuk soalan A2 pula, okay, A2 dia minta satu lagi cari nilai M, okay, cari nilai M dengan keadaan satu punca persamaan itu ialah nilai negatif bagi punca yang satu lagi. Okay, maksudnya alpha, ini cerita lain pula dengan negatif alpha. Satu lagi tu dia nilai dia negatif. Tu puncanya dia macam ni lah, lebih kurang. Jadi cari nilai M dia. Okay, macam mana cari nilai M dia? Oleh kerana kita boleh gunakan HTP atau HDP, cikgu rasa paling sesuai. Okey, kita kena bentukkan balik soalan A2 ini yang mana kita punya alpha dan punca satu kan negatif alpha. Apa kata kalau kita gunakan hasil tambah punca saja? Sebab hasil tambah punca ni kalau kita perhatikan alpha tambah negatif alpha sama dengan negatif B bahagi A. Okay, formula ni kena ingat negatif B bahagi A. Jadi hasil tambahnya ialah negatif B bahagi A dan kita menggunakan dua punca ini. Alpha tambah negatif alpha ni sama dengan apa? Jadi kosong. Jadi kosong. So jadi negatif B. B kita tadi apa? Negatif B kita ialah negatif 2 tolak 3M. Ni ada negatif. Okay, ada negatif dalam kurungan 2 tolak 3M. Ini pun ada negatif. So, ini boleh hapuskan negatif tu. Jadi positif 2 tolak 3M. And then kita ada A. A kita apa tadi? A kita ada 1 tolak 2M kat situ. Okay, kita buat 1 tolak 2M. Alright, so jadi yang pembawa ni kita boleh pindah jadi kosong. So, tinggallah 2 tolak 3M dan akhirnya M kita ni akan dapat 2/3. Untuk kes kalau puncanya adalah alpha dan satu lagi negatif. Punca dia ada saling negatif. Baik, untuk soalan yang ketiga pula. Cari punca-punca persamaan kuadratik dalam kes 6A2. Okey, kita nak cari punca-punca dia tu. Macam mana tu? Punca-punca dia tu. Alpha, negatif alpha. So, caranya kita boleh dapatkan dengan kaedah nak gantikan pun boleh, tak ada masalah. Sebab M kita tadi apa? M kita adalah 2/3. Jadi, persamaan kita yang awal tadi, iaitu 1 tolak 2M okay, dengan X kuasa 2 tolak 2 tolak 3M okay, X. Jadi kat sini tambah 3 tolak 4M lagi sama dengan kosong. Maksud cikgu, kita boleh gantikan M dengan nilai M kita yang baru dapat tadi. Gantikan dengan ni pun, tak ada masalah. Okey, so jadi kita gantikan, jadi akan jadi 1 tolak 2 darab 2/3. Ya. Okey, 2/3. Okey, kurungan X kuasa 2 tolak 2 tolak 3 dalam 2/3. Okey, so X tambah
3 tolak 4 2/3. So sama dengan kosong. Baik, cuba selesaikan bahagian ini. Ada kita selesaikan bahagian ini, ada kita selesaikan semua ini, kita akan dapat lebih kurang okey, sorry. Kita akan dapat, tak silap ini kosong 2 tolak 3/2 ini kosong, ini jadi kosong, ini padam, ni kosong. So tinggallah 1 tolak 4 per 3x, 1 tolak 4/3 x kuasa 2. Okey, ini kosong ini kosong. Okey, dan tinggallah 3 tambah 3 tolak 4/23n, cikgu kira kalkulator, lebih kurang kita akan dapat 1/3 1/3x. Baik, seterusnya seterusnya 1 tolak 4/3 ni akan dapat negatif 1/3 x kuasa 2 tambah 1/3 x. Okay, ini sama dengan kosong dan ini sama dengan kosong. So, pembawah 3 ni kita boleh hapuskan, darab semua dengan 3, tinggallah negatif x kuasa 2 tambah x sama dengan kosong, atau negatif ni jadi negatif 1 x kuasa 2 tolak x sama dengan kosong, negatif 1 pindah sana jadi bahagi, tinggallah x kuasa 2 tolak x. Okey, x kuasa 2 tolak x tengok macam mana kiraan dia. X kuasa 2 tolak, oh silap. Ini tak ada x sepatutnya. Ini tak ada x sepatutnya. Ini yang ini bunga tak ada x. Okey, ini tak ada x. Cuba kira balik. Ini tak ada x. Okey, ini pun tak ada x. Okey, patut terkeliru dia. So ini pun tak ada x. So tinggal ini je lah. Ini tak ada, ni salah. Cuba silap kira tadi. Okey, tak apa. Sebab ya, sepatutnya yang kiraan ini adalah cuma 1/3x. Yang ini kosong kira balik 2 tolak 3 dari 2/3x ni sama dengan kosong. So ni tak adalah. Tinggal yang ini dengan yang ini saja. So jadi tinggal 1/3. So 3 pindah sana jadi 1. Okey, tadi salah kira, sorry. So 1. So negatif 1 pindah dengan negatif. So jadi x kuasa 2 jadi positif 1. Dan kita akhirnya kita akan dapat punca 1, tetapi plus and minus ingat punca dia mesti ada plus and minus. So jawapan kita, x kita ialah 1 atau x sama dengan negatif 1. Itu jawapan akhir kita. Alright, itu tu soalan A3 baru A3 dah settle lah. Jadi kita nak tengok soalan B dia apa. B dia bagi soalan macam mana. Okey, soalan B ni agak rumit sikit. Raja 6 menunjukkan satu segi empat tepat PQRS. Okey, PQRS itu X dan 10 tolak 2X. Okey, 10 tolak 2X. Sisi SR 10 tolak 2X. Maknanya sisi PQ ni samalah. X ni QR sama dengan PS. Jadi apa dia nak Dia kata dia berikan bahawa SR ada 10 tolak 2X cm dan QR ada X cm. Dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, cari nilai X supaya luas PQRS adalah maksimum. Seterusnya cari luas maksimum segi empat tepat PQRS. Okey, tak ada masalah. Okey, sekejap Jadi, apa yang kita perlu lakukan? Kita kena gunakan bahagian contoh-contoh ni. Sekejap Sebentar, masalah teknikal. Okey, jadi jadi kita punya permasalahan kita ini kita boleh dapatkan dengan kita ambil X, kita cari luas dalam bentuk luas dulu sebab dia suruh cari luas, dan kita gunakan istilah luas segi empat ini di mana X darab 10 tolak 2X. Okey, untuk soalan B kita darab X darab 10 tolak 2X. Okey, itu dia punya persamaan dia. Di mana fx kita ni sebenarnya adalah fx kita, fungsi fx. Okey. Dan kita kembangkan, kita akan dapat 10x tolak 2x kuasa 2. Okey, kalau ikut kaedah penyempurnaan kuasa 2 yang kita belajar dalam kelas kita boleh gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 ini dengan menjadikan negatif 2 ni kita keluarkan dulu. Okey, and then x kuasa 2 tolak dengan 10x
Kuasa 2 jadi 5 lah sebab dia keluarkan 2 so jadi 5x. Okay. Alright, so kita punya negatif 2 ini kita akan dapat, kalau masih ingat lagi pembelajaran, x kuasa 2 tambah 5x, okay, tambah negatif 5 per 2 kuasa 2 tolak negatif 5 per 2 kuasa 2 tambah C dia tak ada, so jadi tambah kosong lah kat situ. Okay, kat situ kita dapat kat sini ialah okay, ini penyempurnaan kuasa 2 dia akan jadi negatif 2 penyempurnaan kuasa 2 cikgu terlupa nak tulis. Kita guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey. So kuasa 2. Jadi kita punya kuasa 2 ini, penyempurnaan kuasa 2 cara dia. Okey, so jadi yang ini kita akan dapat gunakan x kuasa ni jadi tolak 5 per 2 kuasa 2 ini jadi negatif 25 per 2. Kemudian kita darab balik dalam ini, kita darab balik 2, negatif 2. Kita akan dapat lebih kurang negatif 2 dalam kurungan, hilang pula. Negatif 2x tolak 5 per 2 and then kuasa 2 and then tolak 25 positif 25 lah kan, jawapannya negatif 25. Ni cuba ni kosong, ni 4 ni 4 kita silap tadi. Okay, ni 4 tadi sebab ni negatif 5 kuasa 2 kuasa 2 5 per 2 kuasa 2, so 4 bawah dia. So 4. So jadi bawah ini akan jadi 2 lah sebab kita dah darab negatif 2 darab dengan negatif 25 per 4. So jadi 25 positif 25 per 2 lah Okey, jangan keliru. Ataupun kalau kamu nak gunakan cara formula pun boleh seperti mana cikgu ajar dalam kertas 1. Okey, nak gunakan kaedah jangan gunakan formula di mana formula ialah A dalam bentuk A X tambah P kuasa 2 tambah Q. Awak jadikan A dia apa? P dia ialah B bahagi 2A. Q dia adalah C tolak B kuasa 2 bahagi 4A. Ni kena hafal kalau nak gunakan cara formula. Alright, so ini cara lama lah. Formula ni mungkin katakan cara baru atau tidak. Okay, so jadi kita punya maksimumnya, maksimumnya kita kena ambil X kita tu. X kita itu ialah 5 per 2. Ini yang paling kita dapatkan maksimum. A kita pada tahap maksimum 5 per 2 sebab kita ambil kalau di sini negatif, kita punya maksimum bagi X kita tu adalah positif 5 per 2. Andai kata ia sebenarnya dalam bentuk bracket negatif 5 per 2 sama dengan kosong, pindah negatif 5 per 2 ke sana, kita dapat 5 per 2. Okey, itu jawapannya untuk dapatkan nilai X yang maksimum. Nilai X yang maksimum. Cari nilai X paling luas adalah maksimum. So itulah dia. X dia adalah 5 per 2. Okay, so kita perbetulkan sikit kat sini. So jadi kita ambil jawapan yang positif. Kat situ nilai maksimum dia. Itu tujuannya titik minimum, titik maksimum. Jadi kita ambil X yang paling maksimum kita boleh dapat adalah 5 per 2. Kebetulan A dia negatif 2. Paling tinggi dia tu Y dia adalah 25 per 2 dan X kita tu adalah jatuh kepada 5 per 2. So kita ambil 5 per 2 ini, kita ganti balik ke dalam persamaan negatif 2X kuasa 2 tambah 10X. Okay? Betul tak? Negatif 2X kuasa 2 tambah 10X. So jumlah dia minta apa? Hence find the maximum area of the rectangle PQRS. Okay, cari luas maksimum segi tepat PQRS. So jadi Fx kita tadi itu yang kita dapat tadi ialah X kuasa 10X tolak 2X kuasa 2. Kita gantikan nilai X tersebut. 10X tolak patutlah negatif 2X kuasa 2. Negatif 2X kuasa 2. So gantikan X. Oh, kamu akan dapat paling maksimum luas itu ialah dalam bentuk Y ialah 25 per 2. Gantilah. Ini buat kerja sendiri. Itu sentimeter kuasa 2. Okey, jangan lupa sentimeter kuasa 2. Okey, gantikan X kita dengan 5 per 2 yang tadi kita dapat.
5 per 2. Alright, itu saja untuk soalan nombor 6. Okay, so nombor 6 settle. Kita pergi ke soalan nombor 7 pula. Okay, nombor 7 ni kita sampai kat sini aja untuk video yang pertama untuk kertas 2. Nanti video bahagian kedua kita sambung Okey, ini pun satu lagi ini topik logaritma indeks. Logaritma dengan indeks. Siapa senang cerita indeks kat sini. Sebenarnya sini nombor 7A ni adalah bab yang keempat cikgu. Bilangan chip bab 4 chapter 4 untuk tingkatan 4 Bilangan chip telefon bimbit yang dihasilkan oleh sebuah mesin diberi oleh N sama dengan 6 darab 5 kuasa T tambah 5T tambah 1 tambah 2 5T tolak 1 dengan keadaan T ialah masa operasi oleh masa operasi dalam jam mesin itu. Tentukan masa yang digunakan oleh mesin itu untuk menghasilkan 7,125 keping. Jadi macam mana jawab soalan ni? Kita kena soalkan. Okay. So kita pergi ke bahagian conteng-conteng. Okay, so pergi ke bahagian conteng-conteng. Kita tulis balik persamaan tersebut. Iaitu dalam soalan A. Kita punya A kita ni. 7A. Apa maksud dia? N ni bilangan telefon yang dibuat. Dengan keadaan N, formula dia T ni masa. Alright, so tambah 5T tambah 1 tambah 2 darab 5T tolak 1. Okey, jangan keliru Dengan keadaan ini tak susah pun sebenarnya. Tapi kalau kita faham tentang indeks 6 5T tambah 5T tambah 1 2 darab 5T tolak 1. Okey, betul Cuba tengok pastikan. Okey, tadi daripada formula ini kita nak tahu soalan dia masa tentukan masa. Ini kena tengok masa yang digunakan oleh mesin itu untuk menghasilkan 7,125. So ini jadi kepingan chip 7,125. So yang lain tu kita buat secara algebra dengan hukum indeks yang betul. Seperti mana kalau cikgu nampak kat sini, okay, kita boleh guna kaedah apa tu? AM darab AN sama dengan AM tambah N. Satu lagi AM bahagi AN. Ini kita gunakan AM tolak N. Okey, yang pertama ini kita boleh gunakan untuk yang ini sebab 5T tambah 1 dan satu lagi 5T tolak 1 untuk yang inilah. So kita jadikan dalam bentuk AM N dengan satu lagi AM bahagi okey. Alright, so kita jadikan padam. Saya bagi ruang untuk penyelesaian pengiraan. Padamnya dulu sebentar. Okey, sebentar. Okey. Alright, so jadi kita punya penyelesaian itu akan dapat 6 5T and then kita buat tambah 5T darab 51. Okey, tambah T ni yang maksud yang kita gunakan istilah ini istilah ini so ini kita hati-hati tu ini semualah. Jadi kita tambah. Okey, so kita tambah lagi 2, kita sambung yang ini pula. Sambung yang ini tambah 2. Okey, istilah 5T tolak 1 ni apa? Okey, istilah 5T tolak 1 ni. Okey, so 5T tolak 1 ni kita akan jadikan dia kepada 5T bagi 5 kuasa 1. Okey, ini semua adalah 7,125 kan? Soalan dia 7,125. Okey. Jadi, apa kita boleh buat seterusnya? Kita boleh buat pemfaktoran. Pemfaktoran ke atas 5T, 5T lagi kat sini and then 5T kat sini. Okey, kita boleh buat pemfaktoran jadikan satu saja 5T. Satu saja 5T. Kita akan gunakan keluarkan 5T tu. So, jadi dalam tu tinggal 6 tambah 5 tambah 2 per 5. So, ini semua 7,125. Okey. So, kiraan yang untuk bahagian ini pula. Okey, untuk bahagian ini. Kita akan dapat berapa Tekan ke kereta. Kamu akan dapat. Okey, cikgu dah kirakan. Dia akan dapat lebih kurang 57 per 5. Okey. So, sebelah sini ada 7,125. Okey, kemudian kita bawa
Ini darab jadi bahagi 5 dari darab. So, kita bawa sebelah kanan iaitu 7125 darab dengan 5 bahagi 57. So, 5T kita akan jadi 625. Kiraannya betul sama-sama kira lah. Jadi 625 ni kalau kita tengok hukum indeks di sebelah sini base dia 5, sebelah sini pun base dia 5 juga. Jadi apa agak-agaknya kuasa 625? 5 kuasa 4. So akhirnya T kita ambil kita compare kiri kanan. So T kita ni kita boleh jadikan sama dengan 4. So T sama dengan 4. Okey. Itu masa yang diambil untuk membuat 7125 chip. Ikut soalan lah. Okey, untuk soalan B. Jisim J, suatu bakteria selepas masa T dalam jam ialah J sama dengan 25 darab eksponensial. Ini eksponensial 0.2 T gram. Okey, diberi bahawa E adalah 2.718. Hitung. Okey, dia dah bagi dah E 2.718. Okey, cari jisim bakteria selepas 30 minit. Okey, hati-hati sebab soalan ini T ini dalam jam. T ini adalah dalam jam. Kalau 30 minit, jadi T kita itu akan jadi 0.5. Okey. Dalam bentuk jam lah. Okay. T kita akan jadi 0.5 jam. Okey. Kita tak boleh gunakan 30. Jadi soalan kita ini senangnya tak susah pun. Cuma kita hanya perlukan persamaan tadi iaitu kita buat kat sini Untuk soalan B kita J sama dengan 25 darab dengan E 0.2 T. Alright, so jadi E kita itu adalah dalam kalkulator pun ada E kalau perasan dalam kalkulator pun ada E tapi kita gunakan E 2.718 kat situ. Jadi J sama dengan 25 darab 2.718. Okey. 2.718 untuk ganti E. Okey. And then 0.2 darab 0.5. Okey. Kira yang ini dalam kalkulator anda akan dapat 27.63. Okey. Cikgu dah kira dah. 7.63 dalam bentuk gram. Okey. Sebab soalannya dalam gram. Okey. Gram. Okey. So jadi soalan nombor B1 selesai. Masa yang diambil untuk jisim bakteria mencapai 100 gram. Masa yang diambil. Okey, so untuk soalan B, 1 dah. Okey, soalan 2 adalah melibatkan E. Ini maksudnya eksponensial. So, jadi kita jadikan jisim kita tadi itu 25 darab E 0.2 darab T. Okey, T ataupun T je senang. Masa yang diambil. T ni kita nak cari dengan keadaan semua tu untuk buat 100 gram untuk bakteria itu membiak sampai 100 gram bakteria. So apakah masa dia? Jadi ini tengah algebra kita. Alright. So jadi 25 darab E 0.2 T. Okay, 25 ni kita boleh pindah ke sana jadi bahagi. So 100 bahagi 25 akan jadi 4. Jadi untuk nak bawakan turun 0.2 T dengan 4 ni, okay, kita perlukan log. Tapi kalau boleh jadikan log E. Log E iaitu jadikan log 10 ataupun kita jadikan kedua-dua belahnya log E. Log E 0.2 T sama dengan log E 4. Boleh? Kita gunakan log E. Sebab dalam E ni kita ada exponential. Kita ada kat sini. Exponential dia. E kuasa X kat sini. Nampak tak? E ni. E ni bersama dengan launch. Okey. Jadi kat sini kita boleh jadikan pembawah ini turun. Dia menjadi 0.2 T. Okay, log E dengan E sama dengan, okey, kiraan ini log E4. Okey, ini jadi 1. Okey, jadi log E4. Okey, dalam hukum eksponensial,
log E4 ini bersamaan dengan launch ya, iaitu 0.2T ataupun launch 4. Okey. Okey, launch 4. Jadi launch 4 dalam kalkulator ada. Dalam kalkulator ada. Yang kita tengok sini, launch 4 kat sini launch ini namanya launch 4. Apa nilai dia? 1.3869. Okey, kita letak kat situ sebagai 1.36 apa ni? 1.386. Okey, 1.386, so 0.2T. So T kita adalah 1.386 bahagikan dengan 0.2. Okey, berapa kita akan dapat? Okey. So jadi 1.386 bahagikan dengan 2, kita akan dapat 0.6931. Okey, itu jawapan dia. Jap. Log So sepatutnya log E. Okey, alright. So jawapannya adalah 0.2 bagi dengan launch 4 So jawapannya adalah 1.3. Cikgu kira balik. Shift log. Okey, dah ni shift log E. So kalau kita nak log E, dia akan dapat launch Okey, so launch 4. So jawapannya ialah launch 4. Okey, sama dengan apa? 0.3, and then 0.2 ini kita pindah ke sana, dia akan bagi So bagi 0.2. Okey, jawapannya ialah 6.9. Okey, salah. 6.9. Okey, sepatutnya okey. Sorry ada kesilapan teknikal tadi. Okey, macam mana pun masih boleh jalan insya-Allah. Jadi 6.9 Okey, so jadi 6.9. So T kita ni kita betulkan balik, bukan 1.386. Senang cerita, kira launch 4. Launch 4, and then T adalah launch 4 bagi 0.2. Okey, jawapan kita tadi apa? Launch 4 bagi 0.2 ialah 6.931. So T kita 6.931. Okey, itu saja untuk bahagian A sampai soalan nombor 7. Video yang pertama kertas 2, nanti cikgu akan sambung untuk video yang kedua. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Tunggu untuk sambungan seterusnya.